Siap kali ambo mari semaya tarawih, ambo bubuh ibadah. Cuba bayar ke tiap-tiap malam ambo bubuh tu, betul malam tu malam Lailatul Qadar. Kecik saya kesawat. Orang yang suka dengan Ramadan, walau macam mana pun tetap aku akan pergi. Pasal aku diamanahkan oleh Allah Ta'ala sebulan yang main jumpa denganmu. Allah Ta'ala amanah dah kat aku sebulan yang jumpa denganmu. Kalau mu rasa rindu kepada aku, kalau mu rasa rindu kepada aku, Allah Ta'ala ajar kepadamu, kalau mu rindu dengan Ramadan, mu puasa ni. Pasal mu nak suasana puasa. Suasana tak makan, tak minum, mu puasa dari segi perangai dan bagai-bagai lagi. Dah kalau mu rasa kerinduan sangat dengan aku, mu puasa lah ni hari dalam Syawal. Melepaskan rindu dengan aku. Pasal aku ke mana-mana pun kena pergi dah. Sampai ketika pasal Allah Ta'ala perintah kepada aku jumpa denganmu sebulan. Memelah aku pun saya juga kamu. Aku seronok tengokmu. Bila Ramadan mari mu juruh. Bila aku mari mu kecek aluh manis. Bila aku mari mu suka mu layan aku. Lepas tu pula mu tak kira pitih mah. Mu jamu aku dengan makna mu sedekah. Aku seronok tengok perangai. Tapi oleh kerana aku diperintah oleh Allah Ta'ala sedemikian rupa, selamat tinggallah. InsyaAllah kalau mu panjang umur, jumpa pula dengan aku tahun depan. Tetapi tak tahulah. Aku takut Allah Ta'ala jemputmu lebih awal. Tak apalah. Aku berikan sesuatu yang baik padamu. Aku berikan sesuatu yang baik padamu. Maka kedatangan aku, Allah Ta'ala berikan padamu maghfirah, keampunan. Kedatangan aku menyebabkanmu dapat maghfirah. Tetamu yang mari di rumah kita, dia bawa rahmat. Tetamu yang mari di rumah kita, dia bawa rahmat. Dan dia buat keluar benda yang tidak molek dalam rumah kita. Itu sunnah Allah Ta'ala bila orang mari jalan di rumah kita. Ramadan mari membawa 1000 kebaikan untuk kita. Yang pertamanya, Ramadan mari menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sehubungan dengan itu, muslimin muslimat semua, padalah kalau malaikat Jibril alaihissalam kata, dia kata celakalah di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Ramadan sekian lama, berhari-hari sampai sebulan, tuk-tuk mun tak termasuk dalam manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diampun dosa. Celaka mu. Tak tahulah jahat setara mana mu, sehingga ke Allah Ta'ala tidak ampun. Orang lain Allah Ta'ala ampun berlaku khabar-khabar muduk. Kapur ni boleh berlaku bantuan. Boleh berlaku bantuan. Kaya, miskin, apa boleh berlaku. Tuk-tuk kita sore tak boleh. Silap mana kita. Dia bui atas dasar kerana orang miskin. Tak, orang kaya pun dia juga. Atas dasar kepada dia, ya kawan ni tak boleh. Nak kata orang kaya tak kaya, nak kata miskin tak miskin. Khabar-khabar kita sore tak boleh. Penak-nak kita. Penak-nak. Orang yang tak pakar pun boleh juga. Khabar-khabar kita tak boleh. Maka langsunglah malaikat Jibril AS kata celaka. Yang mana Allah Ta'ala sebut, dia kata, bila saja sampai Ramadan setiap hari, dekat nak buka puasa, Allah Ta'ala merdekakan 1000 hamba yang sudah tentu dah confirm akan diazab di akhirat kelak. Dalam kitab Jauhal Marhub wa min Bahatil Qulub, dalam bab fi fadilatis saum, dalam kelebihan puasa, Allah Ta'ala kata, aku merdekakan hamba-Ku 1000
pemerdekaan yang mana hamba-Ku itu adalah confirm, yang sudah tentu dah akan diazab. Tapi oleh kerana keberkatan Ramadan, syahrul maghfirah, maka aku ampunkan dosa-dosa mereka. Walaupun dosanya seberapa banyak buih di laut, aku ampunkan. 1,000, 100,000. 100,000. Tiap-tiap hari 100,000, tiap-tiap hari 100,000, tiap-tiap hari 100,000. Dalam 100,000 tiap-tiap hari itu sampai ke habis Ramadan, mung tidak diampun, Allah Rabbi akan. Wali'azubillahi min zalik, minta Tuhan jauh. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan kami dalam gulungan orang yang diampun dosa oleh-Mu, ya Allah. Bila masa berlaku itu, satu hari Jibril alaihissalam, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia panggil para sahabat. Dia kata, wahai sahabat-sahabatku, mari perapat dengan membah. Duduk dekat dengan membah. Maklum daripada hadis tu, sahabat pun tertanya-tanyalah, berapa Nabi suruh mari perapat dengan membah? Adakah Nabi SAW, Rasulullah nak menyampaikan kepada dia pula? Adakah Nabi menerima wahyu daripada Allah Ta'ala? Sahabat-sahabat nanti rasa. Bila Nabi sampai atas membah, Nabi gijak kaki setangga. Tangga yang pertama Nabi pijak, langsung Nabi kata amin. Para sahabat tertanya-tanya. Pakak tu tengok aku tengok gitulah lebih kurang bahasa ni. Kerana dia rasa heran. Nak kata Nabi berdoa tak bunyi berdoa. Khabar-khabar bunyi amin. Dengar orang berdoa pun ada suara lain, tak ada juga. Tapi Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua pula kata amin juga. Naik tangga yang ketiga kata amin juga. Nabi pun senyap dia biasa. Para sahabat memberanikan diri tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, minta maaf kami nak tanya. Bapa ya Rasulullah, jejak tangga yang pertama Rasulullah kata amin. Jejak tangga yang kedua kata amin pula. Jejak tangga yang ketiga kata amin pula. Sedangkan kami tidak dengar membaca doa dan suara-suara doa. Langsung Rasulullah SAW mengkhabarkan, aku didatangi dengan malaikat Jibril alaihi salam. Tangga yang pertama, malaikat Jibril royak ke aku, dia kata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka di kalangan umatmu apabila datang Ramadan sampai ke habis, dia tidak termasuk dalam golongan umatmu yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Celaka umatmu. Tak tahulah lebar mana jahat, tak tahulah setara ning yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak ampun. Inilah benda kita kena fikir, muslimin muslimat, di hujung-hujung sebelum Ramadan tinggal kita. Adakah aku ni termasuk dalam golongan orang yang diampun dosa oleh Allah Ta'ala? Di waktu inilah kita bangun malam-malam, tuan-tuan, merayu pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, celakanya aku, ya Allah, andainya Ramadan datang ini aku tidak termasuk dalam golongan engkau yang engkau ampuni dosa. Tolonglah ya Allah. Tak adalah benda yang paling berharga dalam hidup aku, ya Allah, kecuali keampunan daripadamu, ya Allah. Royak sungguh. Royak sungguh. Antara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau perlu kita menangis. Cuba kita minta maaf dengan orang. Maaflah kawan. Maaf. Kadang minta maaf kawan nyanyi kawan. Tolonglah, memang kawan salah. Memang kawan ngaku kawan silap. Mari daripada hati kecil kita sungguh sudah tentu kita akan dengan air mukanya, dengan titisan air mata. Sudah tentu orang yang melihat begitu sekali kita penuh feeling,
Sudah tentu dah terdetik di hatinya nak maaf kita. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Ajar-ajarlah, belajar-belajarlah. Menangis depan Allah Ta'ala di bulan yang penuh barakah ini, ibu-ibu, bapa, tuan-tuan dan puan-puan semua, termasuk terutama sekalian. Manusia lain tidak tahu antara kita dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala kurniakan Ramadan untuk kita di ujung-ujung ni, nama dia kita kena royak gitu dengan Allah Ta'ala. Tolonglah ya Allah, ampunlah dosa aku. Memang aku banyak dosa. Aku banyak silap, aku banyak salah. Jangankanlah aku termasuk dalam golongan orang yang celaka, yang tidak diampun dosa. Bila lagi tuan-tuan? Bila lagi? Ramadan akan datang, belum tentu kita berjumpa dengannya. Lama sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, anak beranak kita, dan kita dengar hari-hari ada kematian. Ada kematian. Lepas orang-orang seperti kita pula. Adakah kita rasa kita akan jumpa lagi dengan Ramadan tahun depan? Berangan-angan kita ke tak? Kita berangan lagi nak jumpa tahun depan ke tuan-tuan? Wallahu a'lam. Wallah. Kalulah Ramadan ni pun mu tidak begitu sekali, mu pun berangan-angan nanti Ramadan akan datang baru nak mohon maaf dengan aku. Masya Allah. Silap besar mu. Aku beri tawaran sampai gini mu pun tak diutia. Di usiamu seperti ni pun mu tidak lagi melutut pada aku. Mu tidak hemai ke muka mu tidak menadah tangan penuh dengan air mata pada aku. Bila lagi? Celaka hidupmu Jibril alaihissalam. Orang lain Allah Ta'ala ampunkan belaka di bulan Syahrul Maghfirah, khabar-khabar muncul. Tetapi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan itu. Walaupun kita tidak alim, kita tidak kuat ibadat, kita tidak ustaz, kita tidak tu'imeh, kita tidak orang alim, kita tidak ahli ibadat, ibadat kita tak seberapa. Tetapi dalam hati kita ada bibit-bibit keimanan, ada bibit-bibit ketakwaan. Dalilnya tuan-tuan, orang Tino kita pergi Pasir Putih, anak kita pergi sekolah, tinggal kita sore dulu. Dapur ada makanan, ada nasi, ada air. Kita tak makan, kita tak minum. Walaupun manusia lain tak ada sore habuk, kita sore. Kita boleh buat 1001 benda kita boleh buat. Tetapi kerana bibit keimanan ada dalam hati kita, bibit ketakwaan ada dalam hati kita, mereka ini mengajar pada kita bahawasanya ada kuasa yang maha melihat, ada kuasa yang maha mendengar dan maha segala-galanya. Kerana bibit iman dan takwa aku ni lah, walaupun tak ada orang, aku tidak makan dan aku tidak minum. Alhamdulillah. Cuma Allah Ta'ala datangkan Ramadan ini, bibit iman dan ketakwaanmu tu nak suruh disuburkan, biar segera molek. Maka sebab itulah aku sirami hatimu yang sudah ada iman dan takwa dengan baja-baja pengamalan ibadat. Aku tambah-tambahkan pahala padamu supaya ekstra dengan baja tu subur imanmu dan ketakwaanmu. Oleh kerana imanmu subur, ketakwaanmu subur, sebab itu mu sanggup mari beribadat walaupun dalam keadaan kelaparan. Zuhur ramah, dalam keadaan asar mu lapar dahaga ramah juga. Maghrib mu buat malih iftar. Isya Allahu Rabbi ya Karim ramah. Subuh demikian juga. Subur imanmu dan menjaga moleklah pohon yang sudah disuburkan ini
janganmu tidak siram selepas pada ni, maka mari syawal aku taruh koh layu. Sekarang ni pohonmu sudah subur dah, pohonmu sudah segar molek dah. Kerana semula aku bajai, aku siram, aku jaga molek iman dan takwamu, dengan aku tambahkan pahalanya, maka sebab itu mu jadi koh rajin. Dan bila sudah bertapuk raka molek, mu tolong jaga molek lah. Jangan bila pun mari syawal, mu terapa suka, terapa seronok, menyebabkan pohonmu mu tidak subur, pohonmu mu tidak siram, pohonmu mu tidak bajak. Akhir sekali dia koh malak. Akhir sekali hidup segan mati tak mahu. Peluang yang aku beri kepada mu ni, mu jaga molek. Jaga molek. Jangan siapa pun bulan Ramadan musubuh molek comel loteh pun satu Syawal pagi esok rana layu tinggal 4-5 ni orang. Sayalah aku tolong bajumu, aku bui ekstra baju, aku bui gotu, bui goni, aku sembuh serangga takut dia makan daun gapo begini gitu. Comel benar. Kabar-kabar satu Syawal mu tinggal gitu sahaja pokok yang aku suburkan. Sayanya nak ayat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bila naik tangga yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam kata kita, celaka di kalangan umatmu yang bulan Ramadan ini syahrul maghfirah, umatmu tak termasuk Muhammad. Allahu Rabbi ya Karim. InsyaAllah kita tak termasuk dalam golongan itu. Kita tak termasuk insyaAllah. Orang di lebar mana ni nak ayat ni? Lebar mana? Tak jumpa Ramadan ke? Tak tahu puasa gelak ke apa? Allah. Dalam masa yang sama, bibi iman kita itu mengajar kepada kita. Kita bayar zakat. Kita banyak bersedekah. Syabah dan tahniah. Masjid-masjid kutipan pada bulan Ramadan meningkat 150%. Boleh katakan purata masjid-masjid meningkat kutipan. Bapa? Pasal ramai orang suka bersedekah. Orang tahu kelebihan bersedekah ketika bulan Ramadan. Ramai. Ada satu masjid 2-3 hari lepas hamba tupai semaya tarawih situ tu. Sebelum nak semaya tarawih, tu email dia untuk bila dia umum, kutipan semalam semaya tarawih kita boleh 1,560 ya, berapa sen tak tahu. Dia tolak gini supaya kita tolak lagi. Hamba pun baca. Itu hamba pergi 2-3 malam lepas tu duduk dah lah. Mana 10 terakhir. Hamba boleh bayar lah. Kalau lah 10 yang pertama, 10 yang kedua, tentu lagi ramai pas keluar. Kalau lah semalam boleh 1,500 lah purata. Maknanya kalau sebulan Ramadan sudah tentu 45,000. Ini hak mari semaya tarawih. Purata boleh 1,500 semalam maknanya 45,000. Itu belum tentu lagi hak mari semaya subuh. Belum tentu lagi hak mari semaya zuhur, hak mari semaya asar dan musafir yang singgah. Allahu Rabbi ya Karim. Seronoknya Ramadan orang suka bersedekah. Hari Jumaat juga meningkat. Beberapa masjid yang hamba pergi tazkirah selepas Ramadan, selepas Jumaat, diumumkan juga bagus masjid. Dia mungkin memotivasikan kepada ahli Jumaat dia. Setiap kutipan dia umum, supaya ahli Jumaat dengar kutipan kita hari ini. Atau dia umum minggu depan, mengatakan dia nak bilang, dia kata kutipan hari Jumaat kita atau minggu lepas, kita boleh dalam 7,900. 7,900. Kalau sekali Jumaat 7,900. Lepas tu pula hak tarawih pula, hak zuhur asar pula. Kutipan sedekah pada hari Ramadan, sebulan Ramadan, boleh guna pakas. Kan dia tahu. Nak ayat.
Kalau ginilah nak kesedaran sekedar haji Jumaat kita, alhamdulillah. Kalau kita tidak majukan, kita tidak bantu, kita tidak makmurkan rumah Allah, siapa lagi? Kita nak agak siapa? Kalau masjid kampung kita, kalau orang kampung kita sendiri tidak memakmurkan, tidak bantu dan tidak bersedekah, kita nak agak siapa? Siapa dia yang akan menghidupkan, menyebabkan jadi mercu tanda dan mungkin jadi contoh kepada masjid lain? Kalau tidak kita. Jadi sebab itu muslimin muslimat yang mati Allah Ta'ala, kesempatan kita masih berada di Ramadan lagi, rebutlah peluang. Kerana Allah Ta'ala ganda-gandakan sedemikian yang semua sedia maklum. Kalau musdekah hari lain, seria aku beri 10 riyal. Kalau musdekah hari Jumaat, seria aku beri 70 riyal. Musdekah Ramadan, seria aku beri 700, malah lebih lagi. Tak serupuk ke peluang, tak serupuk ke peluang, peluang keemasan yang aku berikan ganda-gandaan sampai gitu sekali. Dan kalau mu nak sedekah untuk ibu bapakmu, terutama sekali di Ramadan inilah sedekah akan berganda-ganda. Bukan aku tak beri ganda sebelum lepas pada Ramadan, tapi Ramadan ini tawaran yang cukup istimewa. Di mana-mana kuliah, Amba buat contoh. Sebelum Ramadan baru ni didatangi oleh seorang pokcik. Dia bukan hebat sangat, orang biasa-biasa sahaja. Tapi dia punya wawasan akhirat cukup tinggi. Kita belum tentu lagi lagu tu. Satu tamparan kepada kita. Nak royak dia ni mikir siapa gitu mu. Sebelum Ramadan dia mari jumpa tu email, dia nak tukar pitih, gua halus, pitih halus. Pasal dia tahu di masjid ni banyak pitih halus, gua seria, gua limoya, banyak. Gua 100 dia jaga tuan-tuan. Kalau ada gua 100 dia tu salah bubuh. Salah bubuh tu salah. Esok dia pergi jumpa tu email, dia kata tu email, oh pitih hok bila mai bila dah kena bila dah. Ada doa 100, Mek kata ada so. Oh, ambo tu Mek. Amo salah bubu. Lepas tu, amo nak ambil kelik itu Mek tak kata apa. Tu salah bubu. Banyak ke hok sia goleh moya lah 10 jarang-jarang. Dia pergi jumpa tu Mek nak tukar pitih halus. Tu Mek tak ada nak ngambak. Dia tu Mek pun. Dia kata Allah hawanya nak tukar pitih. Raya tak dalam khana lagi. Poso pedok lagi. Nanti dekat-dekat nak raya, nak marilah tukar banyak pitih halus. Dia jawab ke dia Timeh. Dia kata dok Timeh. Amo bukan nak bagi nanti raya ni. Amo nak sedekah nanti Ramadan. Nanti Ramadan yang amo nak sedekah. Amo mari semaya subuh 5 ya, amo mari semaya tarawih 5 ya. Amo nak sedekah 10 ya sehari. Ya tukar sampai 900 ni, 900, 300 hamba, 300 bini hamba. Setiap kali amo mari semaya subuh, amo bubuh 5 ya. Setiap kali amo mari semaya tarawih, amo bubuh 5 ya. Cuba bayar ke tiap-tiap malam amo bubuh tu, betul lah malam tu malam Lailatul Qadar. Cuba kalilah dengan 83 tahun 4 bulan. Supaya amo sedekah. Nampak? Pasal tak tahu malam gapo dia, malam Lailatul Qadar. Mari amo bubuh, mari amo bubuh, mari amo bubuh. Bila Lailatul Qadar masuk maghrib, habis dia masuk subuh. Amo tak mampu nak duduk atas tika semaya supaya tu email power raling. Duk pergi WhatsApp siapa ke subuh. Amo tak mampu. Paling tidaknya malam tu amo bubuh piti sedekah. Malam Lailatul Qadar kena malam Lailatul Qadar supaya amo sedekah 83 tahun 4 bulan. Kalilah 83 tahun 4 bulan, setahun 365 hari.
berapa ribu, berapa juta malam tu hamba sedekah. Sekurang-kurangnya hamba boleh masuk syurga, syurga babus sedekah. Nak royak wawasan orang jauh ketemu. Bersedia. Ni kemudian kita. Betul lah tak mau. Betul lah tinggal. Betul lah tak mau. Nampak? Maknanya kita tidak bersedia untuk berjumpa dengan Ramadan. Ramadan tetamu kita. Kita tidak bersedia dengan tetamu mari. Pitih tak ada, makanan tak ada. Berapa hari Ramadan atau apa ni tetamu nak duduk. Tapi kalau kita tahu Ramadan ini adalah tetamu terhormat kita nak mari, sudah tentu kita simpan pitih. Apa? Pasal nak makan pagi dia, nak makan pukul 10 dia, nak makan tengah hari dia, nak makan malam dia, nak minum petang. Tentu kita kena ada bajet keuangan. Pasal tetamu kita mari. Takkan kita nak goreng catering. Sedangkan kita mampu. Pasal kita tidak buat persediaan. Apatah lagi kita tahu tetamu yang nak mari ni adalah tetamu yang terhormat. Sudah tentu makannya dia kita hidang yang cukup hebat. Dengan basuh mulutnya ada. Dengan gotu, dengan goni, menu dia pula kita atur. Juru benar nak ayat. Bapak, pasal tetamu yang mari ni adalah tetamu VVIP. Ramadan mari, kita ini betul lah sama tak ada itu. Betul lah tak bawa sama. Hak bawanya saat ngejam. Tetamu kita tak makan betul saat ngejam, dia tak makan. Boleh faham saat ngejam. Apa suka set-set saat. Allahu Rabbi ya Karim. Satu tamparan rupanya pakcik ni ada wawasan jauh rupanya. Kita ada mengajar orang ni tak fikir. Senang dia turun pun ada dah fikir, ada dah fikir. Nak royak dia ada planning sampai gitu mau nak royak. Dan saki-baki ada lagi lah, sehari dua lagi. Rebuklah peluang tuan-tuan. Kalau perlu qada. Kalau perlu qada. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau mu nak bui 5 ya sehari, hari ni yang ke-29. Kali dengan 5 riyal. Tobik 250. Ni mungkin sedekah aku yang terakhir dalam Ramadan. Lepas ni aku mungkin tak sedekah dah. Bawa, aku tak ada. Siapa gitu mau kau usah. Fikir-fikir sendirilah untuk diri kita. Fikir-fikir sendirilah untuk amal ibadat kita. Fikir-fikir sendirilah untuk tabung akhirat kita. Terpulai kita. Tak seduk kecek lepas pada ni. Bangun cepat sore. Kita baju gaya tak beli lagi. Anak cucu kita. Tak payah hurah. Tak payah hurah. Diri masing-masing. Bapa yang ada orang perempuan tu. Dia beri kat hamba. Dekat 300 lebih. Bapak dia beri pinti kat hamba. Dia kata Ustaz tolong bubuh lah tabung masjid dah. Hak ni hamba ni sedekah tiap-tiap pagi. 2 ya, 5 ya. Tiap-tiap pagi subuh hamba ni sedekah subuh. Jadi mungkin dia orang tenor, dia tak pergi masjid. Dia kata hak ni hamba ni sedekah. Ustaz tolong bubuh lah tabung masjid dah. Bapa ada orang lagu tu. Kita qada dah yang ni. Sekarang masalah waktu berbuka puasa bagi Bukit Abang. Mula-mula isyak tu pagi. Pas batal pula tu tengah hari. Belum apa-apa lagi tu batal dah. Nak qada Ustaz, mungkin sehari tak isyak kan. Qada boleh tu. Siapa pening tak kita awet. Bawa tak kita awet pening weh. Tak pening apa sekak buku dah habis. Padanya abdi minai tuwuk dah berapa. Allahu Rabbi ya Karim. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.